Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali Cikgu Abeja Muhammad berkaitan dengan rancangan pengajaran pembelajaran harian. Okey, hari ini cikgu-cikgu saya nak berkongsi berkaitan dengan elemen merentas kurikulum. Dalam DSKP kita terdapat elemen merentas kurikulum. Ini bermaksud para guru sebelum melaksanakan PDPC seharusnya meletakkan dalam RPS itu elemen merentas kurikulum dan kita laksanakan di dalam kelas kita. Okey. Elemen merentas kurikulum yang saya ambil pada hari ini ialah kelestarian global. Kelestarian global merangkumi 3 elemen iaitu penggunaan dan pengeluaran lestari. Yang kedua, kewarganegaraan global dan yang ketiga, perpaduan. Okey, ketiga-tiga ini diperhalusi dalam DSKP kita dan juga kita seharusnya melaksanakan kelestarian global ini dalam PDPC kita. Okey, kelestarian global diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran secara langsung dan sisipan. Kelestarian global ni dia ada juga yang sisipan. Okey, kelestarian global bertujuan untuk mendedahkan murid kepada isu-isu semasa yang mencabar di peringkat tempatan, negara dan global. Kesedaran tentang perkembangan dunia yang berkaitan dengan alam sekitar, ekonomi, keselamatan, perpaduan, kesihatan, penghayatan nilai seperti patriotik, integriti, empati, bertanggungjawab dan menghormati hak orang lain perlu didedahkan kepada murid agar murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk menghadapi dunia global dan menjadi global player secara lebih berkesan. Okey, contohlah. Contoh cikgu mengajar subjek geografi bab berapa? Bab tingkatan 2 tingkatan 2 bab yang terakhir tu kelestarian. Okey. Dalam bab itu dia membicarakan tentang pengurusan sisa pepejal. Ini tingkatan 1 berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Jadi untuk kaitkan dengan kelestarian global, cikgu boleh cerita bagaimana kalau sekiranya sampah tidak diuruskan dengan betul, apa yang akan terjadi pada negara kita dan juga kesan kepada negara kita di peringkat global. Kesan dia terhadap alam sekitar, terhadap ekonomi, keselamatan, perpaduan, kesihatan dan penghayatan nilai. Contoh, lagi saya bagi contoh, bila ada sampah, orang tak boleh datang ke negara kita. Bukan orang tak boleh, orang tak nak datang. Jadi, ekonomi akan terjejas. Kalau negara kita ni banyak sampah, sudah tentunya dari segi keselamatan tidak baik. Perpaduan juga begitu, di kalangan rakyat negara kita ada yang menyalahkan satu sama lain berkaitan dengan kebersihan pengurus dan juga pengurusan sisa pepejal. Ada yang menuding jari kepada kaum tersebut. Kaum ini pula menuding jari kepada kaum yang satu lagi. Okey, menjejaskan perpaduan kaum akibat daripada pengurusan sampah ni. Dan kesihatan lagilah dengan sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menjejaskan kesihatan rakyat negara kita. Okey,
Seterusnya, penghayatan nilai. Bagaimana kita nak menghayati nilai seperti patriotik, integriti, empati, bertanggungjawab dan menghormati hak orang lain dalam menguruskan sisa pepejal. Kita cerita benda yang simple, tetapi kita tak tahu kesan dia tu sangat tinggi impaknya. Penghayatan nilai. Kalau kita tidak ada nilai berkaitan dengan kepertanggungjawaban terhadap menguruskan sisa pepejal, maka kita akan menerima kesan-kesan yang saya sebut tadi. Kalau kita tidak ada semangat patriotik untuk menguruskan sisa pepejal, kita pun akan menerima kesan yang disebutkan tadi. Integriti lagilah. Integriti berkaitan dengan jati diri orang yang menguruskan sisa pepejal dan juga pekerja-pekerja yang menguruskan sisa pepejal dan juga rakyat yang bertanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal yang individu punya. Bila kita tak ada integriti, kita tak rasa kita ni bertanggungjawab terhadap negara kita, maka menjadi pudar integriti dan diri kita. Contohnya, saya buang sampah di lantai. Pekerja kan ada. Okey, jadi integriti dalaman diri kita tu dah pudar. Empati, kita tak rasa orang yang menguruskan sisa pepejal, orang yang menguruskan sampah kita ni bertukus lumu untuk menguruskan sampah. Walaupun itu kerja dia, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyerahkan tugas kita ni yang kecil untuk kita uruskan sendiri. Contoh, plastik, gula-gula kita buang merata-rata. Kita beranggapan ada pekerja yang menguruskan. Itu tak ada sikap empati terhadap hak orang lain. Okey, itu yang kita nak jelaskan dalam kelestarian global. Kesannya kepada global. Okey. Dan harapan kita ialah pelajar tersebut menjadi global player secara lebih berkesan. Bila kita dedahkan EMK, elemen merentas kurikulum dalam pembelajaran, tajuk kita tu, sisa pepejal tajuk kita, dan kita masukkan elemen merentas kurikulum dalam tajuk itu dengan harapan pelajar tersebut tidak mengulangi langkah-langkah yang silap sehingga menjejaskan alam sekitar, ekonomi, keselamatan, perpaduan, kesihatan dan juga penghayatan nilai dalam kalangan rakyat negara kita. Akhirnya, kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PDP semua mata pelajaran bagi membentuk etika murid untuk menghargai alam. Okey, harapan tajuk kita yang kita mengajar tu, harapan terhadap murid ini melalui EMK ialah kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar. Bagaimana kita nak tahu mereka tu sedar atau tidak terhadap alam sekitar? Kita boleh tengok pergerakan seharian mereka. Bagaimana mereka bertanggungjawab menguruskan sisa pepejal yang mereka hasilkan, bagaimana mereka rasa bertanggungjawab untuk menguruskan kelas mereka yang mempunyai sampah sarap yang banyak, bagaimana mereka bertanggungjawab untuk membersihkan kelas tanpa menunggu arahan daripada guru. Itulah yang harapan sebenar kita melaksanakan PDP dan memasukkan elemen merentas kurikulum. Terima kasih cikgu kerana mendengar rakaman ini dengan harapan elemen merentas kurikulum
itu menjadi satu sisipan yang bernilai dalam kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Akhir kata, marilah kita sama-sama menjadi pendidik untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.